Sebelum aku teruskan ke isu ulasan yang seterusnya, aku nak sampaikan dahulu komen-komen netizen berkaitan dengan pendedahan daripada KJ, Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan Malaysia berkaitan kesihatan Najib yang terkini. Apabila Khairi mendedahkan keadaan terkini Najib, iaitu beliau kata Najib perlu fisioterapi dan akan diantar semula ke penjara. Jadi adalah beberapa netizen yang tanya, sebelum ini Najib sihat sigar bugar raja kelihatan, kata mereka. Sebelum ini mereka nampak Najib ke mahkamah seperti sihat-sihat aja, tak ada masalah. Bahkan sering mengejek Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dengan trademark yang selalu beliau guna. Selain daripada trademark apa malu bosku, sekarang juga pada masa itu juga beliau selalu guna trademark Supering, makan kerupuk Supering. Jadi ramai netizen kata, dulu senang-senang je makan Supering, senang-senang saja kata apa malu bosku. Sekarang pula tiba-tiba Najib dilaporkan, kata KJ, perlu pula fisioterapi. Jadi banyaklah netizen yang tanya. Netizen pun mula tanya dalam komen-komen di laman YouTube saya. Mereka tanya, biasanya fisioterapi ini melibatkan orang yang dah kena stroke, orang yang dah kena masalah pergerakan, masalah tak boleh bergerak, kaki dah jam, tulang dah jam, tulang belakang dah jam, tangan dah jam. Dan ada juga kata biasanya paling kurang pun fisioterapi ini khas untuk mereka yang perlu pemulihan tubuh, contohnya pemulihan selepas minor stroke ataupun major stroke. Jadi adalah yang mula tanya, Najib ni betul ke fisioterapi, sehingga betul ke nak fisioterapi, kerana mereka kata hanya orang yang kena stroke saja yang perlu fisioterapi. Jadi adalah yang mula bertanya, Najib dah kena stroke ke apa ke, macam tu. So aku tak ada jawapan, aku pun tak tahu keadaannya. Yang pastinya KJ atau Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan Malaysia, sendiri mengesahkan Najib perlu fisioterapi. Cuma kita tak tahu, Khairi tak beritahu secara detail bagaimana keadaan kesihatan Najib yang secara detailnya. Tapi itulah masalahnya, apabila tak diberitahu detail oleh Khairi Jamaluddin, ini memberikan persepsi, pandangan netizen, terutamanya rakyat Malaysia, yang boleh membuat banyak sangkaan. Jadi tak salah lah rakyat Malaysia membuat sangkaan, membuat persepsi atau sudut pandang mereka, kerana keadaan Khairi Jamaluddin yang memberikan jawapan tergantung. Fisioterapi itu yang orang rakyat Malaysia tahu, yang kami tahu, rakyat Malaysia tahu, fisioterapi hanya untuk mereka yang perlu pemulihan tubuh badan maupun pergerakan. Jadi pertanyaan mereka, Najib dah kena stroke ke, kata mereka? Tak tahulah, aku tiada jawapannya. Tunggu jawapan daripada Khairi Jamaluddin yang seterusnya. Saudara penonton sekalian, isu paling hangat malam ini berkaitan dengan PRU 15 yang mahu disegerakan pada tahun ini juga oleh geng-geng Zahid Hamidi, terutamanya kluster mahkamah. Mereka kata perlu PRU segera, kerana inilah timingnya menurut Zahid Hamidi, dan juga untuk mengelak daripada penghasut-penghasut PH, lebih menghasut lagi rakyat, kata Zahid Hamidi. Tapi aku nak beri kepada kamu semua satu data yang menakutkan yang perlu dipertimbangkan oleh Zahid Hamidi tentang PRU pada masa banjir. Saudara sekalian, data fakta menunjukkan kisah PRU 1999 yang dilakukan tepat ngam-ngam banjir. Kisah PRU 1999 musim banjir, PAS meraih kemenangan terbesar dalam sejarah, UMNO susut 17 kerusi. Bukankah ini menakutkan? Kalau PRU 15 diadakan juga pada musim banjir, adakah sejarah mungkin berulang, yang mana UMNO susut 17 kerusi, atau lebih banyak kerusi lagi yang akan hilang kalau diadakan terus PRU 15? Saudara penonton sekalian, PRU ke-10 diadakan tepat pada 29 November 1999, iaitu pada musim tengkujuh, musim banjir bulan November.
Kesudahannya, PAS meraih kemenangan terbesar dalam sejarah, yaitu mendapat 27 kerusi berbanding 10 kerusi DAP. Lebih 1/3 daripada jumlah kerusi dimenangi oleh UMNO, yaitu 72 kerusi. PAS turut merampas gelaran Ketua Pembangkang, manakala UMNO mencatatkan penurunan sebanyak 17 kerusi di kawasan-kawasan penting. Adalah dipercayai bahawa PAS meraih undi dendam sebilangan penyokong UMNO disebabkan beberapa faktor, termasuk keputusan untuk adakan pilihan raya pada musim Tengkujuh. Namun, Barisan Nasional tetap berjaya membentuk kerajaan atas esan sokongan MCA, Gerakan, PBB dan MIC dengan jumlah 53 kerusi, di mana MCA, Gerakan dan MIC pada ketika itu dianggap kuat dan mendapat sokongan kaum Cina dan India. Barisan Nasional turut mendapat sokongan parti-parti daripada Sabah dan Sarawak pada waktu itu yang turut menyumbang 22 kerusi dan LDP yang menyumbang 1 kerusi. Kini, Barisan Nasional tidak semestinya mendapat sokongan parti-parti Sabah dan Sarawak. Yang lebih cenderung tunggu dan lihat siapa mampu menjadi kingmaker pada PRU ke-15. MCA dan MIC tidak diterima majoriti kaum Cina dan India buat masa kini, manakala Gerakan dijangka akan hanyut terus atau meraih maksimum 1 kerusi. PAS pula sudah dianggap mirip UMNO dari sudut kemeruk kuasa pemimpinnya, dan ramai di kalangan akar umbi parti itu tidak berpuas hati dengan pucuk pimpinan yang terus berdamping dengan Muhyiddin. UMNO juga tidak sekuat dulu lagi, malah dijangka akan menunjukkan penurunan dalam prestasi berbanding pilihan raya umum ke-14. Ini disebabkan kemarahan rakyat atas pelbagai skandal yang menyelubungi parti tersebut. Terkini, dengan penyambitan kesalahan Najib Tun Razak dan Rosmah Mansur, termasuk juga keputusan yang bakal kita ketahui untuk Zahid Hamidi di dalam kesnya di mahkamah. Selain daripada itu, Bung Mukhtar juga pengerusi UMNO di Sabah juga telah diminta bela diri oleh mahkamah. Makna kata, akan banyak faktor, lebih banyak faktor Barisan Nasional UMNO khususnya ditolak oleh rakyat. Selain itu, kesungguhan rakyat juga untuk memastikan bahawa UMNO tidak berkuasa juga boleh menjadi faktor demi memelihara kebebasan kehakiman. Jika diambil kira semua ini, dan jika PRU 15 diadakan juga pada musim Tengkujuh seperti yang dituntut oleh geng Zahid Hamidi dan kluster mahkamah, pada musim banjir diadakan juga, jangan terkejut jika berlaku tsunami besar Melayu ke mana-mana perkumpulan Melayu selain PAS dan UMNO. Andai kata pilihan raya umum ke-15 diadakan tahun depan sekalipun, tsunami Melayu dijangka terus berlaku. Cuma, impaknya mungkin tidak seteruk berbanding pilihan raya pada musim Tengkujuh. Saudara penonton sekalian, itulah dia data dan fakta yang perlu dipertimbangkan oleh Zahid Hamidi sekiranya beliau berniat untuk meneruskan juga niat untuk membuat PRU pada musim Tengkujuh. Bukan cakap kosong, bukan cakap sembarangan, tapi fakta menunjukkan kisah PRU 1999 sudah terbukti. PAS meraih kemenangan terbesar dalam sejarah. UMNO pula mengalami susut kerusi 17. Itu pun belum lagi berlaku tsunami yang mana berlaku penolakan terhadap Barisan Nasional dan UMNO, dan pada waktu itu kerajaan masih di tangan sepenuhnya Barisan Nasional UMNO. Apakah itu akan berlaku lagi? Kita akan saksikan tidak lama lagi. Akan dihukumkah Zahid Hamidi? Kita akan ketahui juga pada waktu itu. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.